menolong anaknya sedang tidur, dan kisahnya sangat simpel, tetapi menyebabkan hatinya berubah sama sekali, sebab dia sangka orang Arab akan membunuh orang yang bukan Arab. Itu yang digambarkan di Barat. Tetapi apabila sampai di Qatar, mereka menunjukkan bahawa orang Qatar sangat-sangat mesra dan sangat muliakan tetamu. Dan buat pertama kali air mata menitis ialah oleh coach Brazil. Tuan-tuan, mereka untuk menyaksikan apakah yang berlaku peperangan dalam masjid. Peminat pemain-pemain atau peminat bola sepak Argentina dan lain-lain, mereka masuk ke dalam masjid. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala syafi'il mursalin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Tuan Imam, Tuan Nazir, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Sementara menunggu teknikal, marilah kita renung tajuk yang tidak biasa kita bincang pada biasanya. Tajuk bincang kita ialah pertandingan final World Cup 2022 antara Argentina dan Perancis. Kemenangan untuk Islam. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Hujurat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sambil kita tunggu untuk melihat gambar yang disiarkan dalam komputer lain. Saya sila gerakkan gambar sesuai dengan apa yang saya sebut di sini. Boleh tengok di sini. Halaman pertama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Shadaqallahu azim. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada lelaki dan wanita, dan kami jadikan kamu berpuak-puak, berbangsa-bangsa, berkabilah, supaya kamu saling kenal mengenali. Dan sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu ialah yang paling bertakwa, dan Allah Maha mengetahui, Maha alim. Inilah sebagai ayat ataupun Al-Quran buat pertama kali dibaca dalam stadium bola sepak. Ini buat pertama kali negara yang menganjurkan pertandingan bola sepak, iaitu Qatar, mewakili negara Islam. Buat pertama kali ayat Quran dibaca dalam stadium ini. Dan ini merupakan satu kejutan untuk seluruh dunia. Bukan saja negara Islam yang terkejut, tetapi dunia telah terkejut. Buat pertama kali ayat Quran yang menceritakan tentang pesan manusia. Sesungguhnya manusia, wahai manusia, sesungguhnya kami cipta kamu berlaki wanita daripada Adam dan Hawa, dan kami jadikan kamu berpuak-puak, berbangsa-bangsa, berkumpulan, dan supaya kamu kenalan. Dan sesungguhnya yang paling mulia kalian kamu ialah yang paling bertakwa. Itulah message. Ini dibacakan oleh seorang pemuda yang sangat istimewa, pemuda cacat, yang sangat-sangat baik bacaan Al-Qurannya, memperdengarkan ayat Quran pertama kali dalam sejarah dunia. Sebahagian besar daripada penonton bola sepak bukan Islam tak pernah mendengar ayat Quran, dan buat pertama kali ayat Quran dialunkan dalam pertandingan terbesar bola sepak dunia ini. Dalam konteks ini kita lihat ketika Yahudi membunuh umat Islam di Palestin, ketika mereka telah menghancurkan penduduk Gaza dan mereka membunuh sejak tahun 1948, maka bola sepak di Qatar membawa mesej persaudaraan. Kita adalah bersaudara. Kita lihat bagaimanakah Yahudi membunuh di Palestin, di Masjid Al-Aqsa. Bahkan pada awal tahun ini mereka bom Gaza dengan begitu besar, menyebabkan kehancuran, kemusnahan. Rupa-rupanya mereka membunuh saudara mereka sendiri. Walaupun berlainan agama, tetapi kitalah satu Tuhan yang sama. Sementara itu kita lihat di Rusia dan Ukraine, peperangan yang hebat sedang berlaku. Sedangkan kitalah satu umat yang sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kamu daripada Adam, Adam daripada tanah, dan yang paling mulia daripada kamu ialah yang paling bertakwa.
Inilah yang menjadi tema kepada bola sepak. Kita hari ini kita sama-sama menonton bola sepak, tetapi bukan bolanya, tetapi falsafah. Apakah yang ingin disampaikan? Satu pihak untuk menunjukkan Islamlah ganas, satu pihak lagi kita umat Islam untuk menunjukkan dunia bahawa Islam ialah agama yang sejahtera. Kita lihat ketika dialunkan bahawa persamaan manusia di stadium di Qatar, ketika ini kita lihat Saudi membunuh saudaranya di Yaman. Cukup malang, Saudi negara yang kaya raya bersama dengan gangster dunia Amerika menghancurkan saudaranya yang malang di Yaman. Kemiskinan, kelaparan telah berlaku, sedangkan kita adalah satu umat yang sama. Di Syria juga kita lihat bagaimanakah pelarian Syria sedang menderita hari ini. Peperangan di antara dua saudara, dan maka Qatar membaca Al-Quran untuk menunjukkan kita lah satu umat yang sama. Kita sudah berada di pinggir perang dunia yang ketiga. Kita lihat bagaimanakah di Ukraine umat yang sama sedang berperang. Rusia berperang dengan Ukraine, yang sebenarnya berperang dengan NATO dan Amerika, dan itulah satu saudara yang sama. Sekarang kita lihat di Taiwan juga, Amerika mencetuskan peperangan dengan China, dan kemudian kita lihat juga di Cyprus, di ambang peperangan di antara Turki dan Yunani ataupun Greece. Maka kita lihat peperangan yang berlaku hari ini ialah di antara saudara dengan saudara yang lain. Maka kita lihat pertandingan bola sepak ini, maka ada segolongan daripada mereka yang masih murni untuk sampai kepada Mesir dunia bahawa kita lah satu umat yang sama. Sukan ialah untuk kebaikan, bukan untuk menghancurkan manusia. Kita lihat di sini 32 negara telah masuk final bola sepak, dan maksud kuliah kita malam ini adalah untuk adik-adik yang meminati bola sepak. Tetapi bukan saya ingin sebut bola sepaknya, tetapi apakah yang harus kita pelajari daripada peristiwa ini. Dan final telah ditentukan antara Perancis dengan Argentina. Malam lusa akan menyaksikan kemenangan bagi siapa, dan kita pasti yang menang ialah Islam. Siapa saja yang menang di antara kedua ini, yang menang ialah Islam. Apakah sebab yang saya maksudkan demikian? Mari kita lihat apakah hujah saya seterusnya. Permulaan bola sepak ini, kenapakah Qatar negara Islam dipilih? Sebenarnya sebelum ini tidak pernah negara Islam dipilih. Mesti ada satu rahsia yang tidak disebutkan oleh mereka. Kenapakah Qatar dijadikan sebagai tempat venue bola sepak ini? Selama ini mereka ingin menunjukkan bahawa Islam ialah agama ganas, dan mereka telah mengadakan Islamophobia di barat untuk mengatakan Islam adalah agama yang ganas, negara yang mundur, negara yang berpecah, negara yang berperang, dan mereka memilih Qatar untuk menunjukkan perkara sama. Tetapi apa yang mereka harapkan tidak berlaku. Apabila pembukaan yang diadakan di stadium dalam pertandingan bola sepak ini, maka pengurusinya menyebut tentang kesejahteraan, sedangkan bola sepak ialah simbol perbalahan di antara pihak yang bertentangan di Eropah. Setiap permainan Eropah mereka akan bergaduh satu pihak yang kalah dengan pihak menang. Tetapi di Qatar berbeza. Pengurusi mengatakan, from Qatar, from Arab world, I welcome everyone to the World Cup 2022. How lovely it is that the people can put aside what divides them to celebrate their diversity and what brings them together. Dia menyuruh kata persamaan, persaudaraan, bahawa kita adalah satu saudara, dan bola sepak menjadi persatuan, bukan perpecahan. Dan itulah yang berlaku dalam permulaan bola sepak yang diadakan di Qatar. Kemudian mereka membawa Morgan Freeman ini, tokoh barat, untuk menjadi pengacara bersama dengan pemuda yang saya masukkan tadi. Lalu mereka juga menyebut tentang kecintaan, persamaan, kesejahteraan dunia, sebab dunia sekarang telah berperang. Mereka mengatakan bahawa we all together here in one big family. Kita lah satu keluarga yang besar. Walaupun kita berbagai bangsa, berbagai agama, tapi kita lah keluarga yang besar. Datang daripada Al-Quran yang kita baca tadi. Kita daripada satu ayah dan satu ibu. Dan oleh sebab itu peperangan kita adalah peperangan di antara saudara. Dan dia juga mengatakan, how can so many countries, languages, and cultures
come together if only one way is accepted. Dan mereka telah menyeru kepada keamanan dunia, persaudaraan, dan bola sepak kali ini bukan bola sepak semata-mata, tetapi ada falsafah yang cukup agung di belakangnya. Sebab Qatar ialah negara Islam dan Islam harus memimpin. Sekurang-kurangnya untuk beri contoh kepada bukan Islam tentang apakah Islam yang dikatakan Islam sebagai ganas, maka sekarang tiba masanya untuk kita tunjukkan bahawa Islam mengajak pada keamanan, kesejahteraan dan agama masing-masing tidak ada paksaan, tetapi kita harus bersatu dalam konteks yang boleh kita bersama-sama membangun negara dunia. Inilah gambaran malam pembukaan tersebut. Saya flashback ke belakang dan dengan kata-kata dalam bahasa Arab yang cukup indah. Terjemahannya, when you call here, we welcome you into our homes. Dalam bahasa Arabnya, kami menjemput anda ke dalam kemah kami. Sebab orang Arab, simbol mereka berada dekat dalam kemah, dan kami menjemput anda dengan tangan terbuka. Kami Islam menyambut tetamu dengan tangan terbuka. Kami akan melayan tetamu. Ini mesej yang disampaikan oleh Qatar kepada dunia. Sedangkan dunia mengatakan Islam adalah ganas. Sekarang memberi contoh bahawa Islam membuka tangannya luas, ahlan wa sahlan, kepada seluruh dunia. Islam dan bukan Islam. Sebab kami bukan ganas sebagaimana yang kamu sangkakan. Maka inilah peluang Qatar untuk menunjukkan bahawa Islam adalah berbeza dengan tangkapan Barat. Dan buat pertama kali surah Ar-Rahman diajarkan dalam stadium bola sepak antarabangsa. Dan cukup indah tuan-tuan yang menyaksikan malam itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, dibaca oleh pemuda yang saya maksudkan tadi. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamal bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu was-sayyidan was-sama'u wa wada'al mizan alla tadhaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tawsilul mizan ila akhirih. Buat pertama kali surah Al-Jurat diperdengarkan kepada seluruh dunia. Malam itu seluruh dunia menyiarkan secara langsung dan ayat Quran masuk dalam setiap rumah. Bola sepak belum bermula, Islam telah menang. Islam telah masuk setiap rumah sebab malam itu mereka saksikan bola sepak secara langsung seluruh dunia, daripada hujung dunia ke hujung dunia. Seluruhnya ayat Al-Quran telah masuk dalam setiap rumah. Bola sepak belum bermula, Islam telah menang. Inilah yang berbezanya bola sepak ini. Kalau kita menonton dengan penuh keimanan dan kita melihat bukan saja bola sepak yang bertanding, tetapi mereka ada agenda yang besar selain daripada bola sepak. Dan inilah yang disebut oleh Freeman ketika dia bersama dengan pemuda tersebut di tengah-tengah stadium. Dia mengatakan, I heard something beautiful. Maksudnya ayat Quran. Saya mendengar sesuatu yang sangat indah. I heard something beautiful. Not just music. Selalunya orang Barat mengatakan yang indah itu music, tetapi malam ini mereka mendengar ayat Quran. Bacaannya cukup indah tuan-tuan. Ar-Rahman 'allamal Quran. Ar-Rahman Tuhan yang Maha Murah yang mengajar Al-Quran. Khalaqal insan yang ciptakan manusia. 'Allamul bayan yang mengajarkan percakapan, keterangan kepada manusia. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, dan matahari bulan berjalan dengan penuh perkiraan yang indah. Wan najmu was-sayyidan, dan bintang, pohon pun bersujud kepada Allah SWT. Memperdengarkan ayat Al-Quran kepada seluruh manusia dunia dengan suasana yang cukup syahdu, sehingga pengacara mengatakan, I heard something beautiful. Saya mendengar satu kalimah yang sangat indah. Not just music, but also this call to the celebration. Dan football, United Nations and their love for the beautiful game, what brings together nation also brings together communities. Dia mula bercakap tentang persatuan dunia. Dunia terpecah belah, mereka berperang satu sama lain. Yang kuat makan yang lemah, yang negara besar memerangi negara yang lemah. Dan Islam membawa persamaan, membawa kesejahteraan, membawa bahawa kitalah satu saudara yang sama. Dan dikatakan oleh mereka bahawa inilah satu suasana the best World Cup ever. Tak pernah lagi ada falsafah yang begitu indah di sebalik bola sepak yang dianjurkan sejak ratusan tahun lepas. Dan ini menceritakan apa yang disangka di Barat tentang Islam dan umat Islam adalah bohong.
Apa yang mereka portray tentang Islam dan umat Islam tidak benar sama sekali. Sekarang saksikan depan mata anda, apakah umat Islam ini ganas? Sedangkan anda dijemput oleh orang Arab dengan tangan terbuka. Tidak ada rusuhan dalam stadium. Tidak ada minum arak dalam stadium yang menyebabkan mereka kemudiannya berpecah dan bergaduh dengan Arab. Tidak ada arak di Qatar. Dan tidak ada LGBT yang diadakan di barat. Di sini adalah satu suasana yang tenang dan tidak sebagaimana yang mereka sangkakan. Mereka mengatakan Islam adalah ganas. Islam adalah mundur dan dituduh oleh media dunia dengan berbagai konotasi yang cukup tidak indah kepada Islam. Tetapi sekarang sekurang-kurangnya di Qatar mereka dapat menunjukkan bahawa sebagaimana yang mereka sangka tidak benar sama sekali. Qatar ialah negara yang kaya. Qatar ialah negara yang kaya raya dan mereka mula melihat apakah Islam sebenarnya. Selama ini mereka digambarkan oleh media barat secara tidak adil, prejudis. Tetapi sekarang mereka melihat dengan mata kepala mereka betapa indahnya apabila azan dilaungkan, umat Islam segera bersujud. Tidak ada keganasan yang mereka saksikan. Dan itulah yang membezakan pandangan mereka. Dan bola sepak mengubah pandangan orang barat yang selama ini benci pada Islam. Mereka lihat dengan mata kepala sendiri apakah yang berlaku di sini. Islam negara mundur dinafikan dengan stadium yang begitu canggih yang dibina oleh Qatar, yang menunjukkan Qatar adalah negara yang sejahtera, kaya raya, hidup penuh mewah, dan rakyatnya bersujud menyembah Allah. Dan itulah yang ditunjukkan dalam bola sepak ini. Dalam konteks ini, Qatar mempunyai hanyalah 3 juta umat, 3,3 juta umat, dan penduduk asalnya hanyalah 300,000 orang. Yang lain adalah pendatang. Negara yang kecil ini masih mengamalkan nilai-nilai Islam yang indah. Mereka tidak minum arak, mereka tidak melakukan perzinaan, mereka tidak ada LGBT, mereka tidak ada perkara yang berlaku di barat. Negara ini setenang air di tasik. Inilah yang disaksikan oleh penonton bola sepak yang datang kepada negara-negara yang sangat taksub dengan bola sepak. Dan ini ialah jurulatih Brazil yang terkenal. Dan dia menangis sebab pertama kali. Dia tidak sangka sebab bila datang ke Qatar, dia menyangka negara ini ganas. Tiba-tiba dia bersama anaknya didukung oleh seorang Arab. Dan dia menangis. Dan bagaimanakah orang Arab menolong anaknya sedang tidur, dan kisahnya sangat simpel. Tetapi menyebabkan hatinya berubah sama sekali, sebab dia sangka orang Arab akan membunuh orang yang bukan Arab. Itu yang digambarkan di barat. Tetapi apabila sampai di Qatar, mereka menunjukkan bahawa orang Qatar sangat-sangat mesra dan sangat muliakan tetamu. Dan buat pertama kali air mata menitis ialah oleh coach Brazil. Tuan-tuan, mereka untuk menyaksikan apakah yang berlaku peperangan dalam masjid. Peminat pemain-pemain atau peminat bola sepak Argentina dan lain-lain, mereka masuk ke dalam masjid, duduk di belakang dan melihat bagaimana syahdunya umat Islam bersujud. Bagaimana kaum Islam rokok bersama-sama, imam di depan sebagai pemimpin, dan apabila imam telah sujud, yang lain semua sujud, menunjukkan sifat kepemimpinan yang sempurna. Salat ialah sifat kepemimpinan yang sempurna. Ini disaksikan buat pertama kali oleh orang pakai Islam. Dan mereka mula berfikir, apakah yang digambarkan oleh media barat? Dan sekarang mereka sedang menyaksikan apakah yang sedang berlaku depan mata mereka. Tuan-tuan, ketika hari Jumaat, masjid telah penuh. Umat Islam yang datang bersujud di tepi stadium, yang mereka melihat umat Islam bersatu dalam kesatuan. Gerakan mereka sama, harmoni, cantik, indah. Solat kita, tuan, boleh menyentuh hati budi orang yang melihat daripada luar. Dan itulah yang dilaksanakan oleh penonton bola sepak yang datang daripada seluruh dunia. Walaupun negara mereka tidak bertanding, tetapi mereka datang untuk menyaksikan pesta yang besar ini. Mereka kagum bagaimana kaum Islam. Sebaik saja azan, mereka tidak perlu diperintah. Mereka semua baris bersolat, khutbah. Apabila khutbah dibaca, tidak seorang pun bercakap. Apabila khutbah dibaca, tidak ada seorang pun yang bercakap.
Dan ini tidak berlaku di mana-mana Eropah. Apabila presiden mereka bercakap, tidak ada orang, dan mereka masih ada orang yang bercakap di belakang. Tetapi bila khutbah dibaca oleh khatib, tidak ada seorang pun yang bercakap. Dan ini disiplin yang tak pernah mereka saksikan. Ini menyentuh hati budi orang bukan Islam. Di tepi stadium utama di kota, umat Islam daripada berbagai kalangan bersujud, dan ada di antara mereka yang sama-sama bersujud. Subhanallah. Orang yang berpakaian seluar pendek ini sama bersujud dengan umat Islam. Mereka ingin merasakan apakah yang dilakukan umat Islam, dan mereka dapat merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan. Itulah bola sepak Qatar yang berbeza dengan bola sepak yang lain. Dan kita lihat England buat pertama kali menyaksikan bola sepak tidak ada pergaduhan. Bola sepak di England, tuan-tuan, bergaduh. Saya dulu belajar di England. Kalaulah mereka kalah, kita kena pukul. Mereka baling botol arak mereka. Siapa saja yang ada di kawasan yang kalah, mereka akan bergaduh, dan itulah sifat bola sepak di England. Rumah saya, rumah kawan saya dekat dengan stadium di Southampton. Kita naik ke rumah kawan kita, kita tengok bola sepak di bawah. Lepas beberapa permainan, mereka akan bergaduh. Tetapi mereka tak sangka bahawa di Qatar tidak ada pergaduhan. Bola sepak ialah pergaduhan, simbol pergaduhan, sebagaimana yang berlaku England lawan Wales. England lawan Wales, kita lihat di luar stadium mereka bergaduh. Bagaimanakah di Qatar tidak ada pergaduhan? Ini menyebabkan orang England kagum apakah yang dilakukan oleh umat Islam. Bola sepak bukan untuk pergaduhan, ialah untuk kesatuan. Itulah yang mereka pelajari apabila mereka menyaksikan bola sepak dunia di Qatar. Lebih lagi apabila Dr. Zakir Naik membaca ayat Quran, membaca hadis Al-Quran tentang manusia, dan ini juga menambahkan satu lagi sistem nilai yang sampai kepada penonton bola sepak yang tidak pernah mendengar barangkali kuliah Islam yang telah dibawa oleh Qatar. Tuan-tuan, beberapa orang peminat bola Meksiko telah memeluk Islam. Ini berita benar. Dengan hanya melihat umat Islam tidak sebagaimana digambarkan oleh Barat. Satu keluarga Brazil daripada ibu, ayah, anak yang datang nonton memeluk Islam, antara contoh yang kecil. Contoh ini contoh yang kecil, hanya dengan melihat umat Islam yang sangat harmoni, sujud bersama-sama di tengah padang panas, mereka bersujud, dan apabila azan dilaungkan mereka bersujud syahdu, dan tidak pernah berlaku di Eropah. Eropah gereja ditinggalkan, tetapi kita lihat pemuda yang berada di sekitar stadium, mereka apabila azan dilaungkan mereka bersujud, dan inilah menyentuh hati perasaan mereka yang bukan Islam. Sebahagian mereka tak pernah dengar tentang azan, dan ini juga sebahagian daripada mereka yang masuk Islam. Segera berita Barat mengatakan tidak pernah berlaku ini, tidak ada seorang pun yang memeluk Islam, sedangkan berita Qatar mengatakan puluhan orang yang memeluk Islam pada hari pertama. Ini ialah bagaimanakah perbezaan permainan yang dilakukan oleh umat Islam. Itu pun fatar, bukan perfect, dan dia menunjukkan sesuatu yang indah kepada penontonnya. Lebih menarik, tuan-tuan, sepanjang jalan daripada airport ke stadium dihiaskan dengan hadis-hadis yang indah. Antara hadis yang sempat saya rakam di sini ialah hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Ma min muslim wa rasa rasan faqala minhu dabatun illa kanahu sadaqah, bahimatun aw dabatun illa kanahu sadaqah." Sebab tak nampak di hujung. Tak ada satu pun seorang Islam yang menanam pohon berbuah dimakan oleh haiwan atau burung kecuali baginya sedekah. Kita tanam pohon pisang kita dimakan oleh buah kita dimakan oleh burung, itu sedekah. Sama kita seperti sedekah di masjid. Dan betapa indahnya Islam, hadis ini menggambarkan indah Islam. Tidak ada seorang Islam yang menanam pohon lalu pohon itu dimakan oleh binatang ataupun haiwan, kecuali baginya Allah sediakan sedekah.
dan alangkah indah Islam. Dan dalam hadis yang lain yang hanya ditulis makna saja, kalau ma'ruf sedekah, setiap yang baik adalah sedekah. Hatta senyum kepada kawan kita ialah sedekah. Dalam Islam cukup indah. Membuang sampah ialah sedekah. Menasihati yang baik ialah sedekah. Dan memberikan kata-kata yang indah ialah sedekah. Dan betapa indah ke Islam, sebagaimana yang mereka meletakkan, kita tanam pisang, dimakan oleh burung, jangan marah, sebab itu sedekah. Durian kita dimakan oleh tupai, itu sedekah. Tak pernah rugi. Dan tidak ada satu pun yang rugi dilakukan dalam Islam kecuali sedekah. Betapa indahnya. Dan ada hadis yang terpampang di lebuh-raya kota yang berbunyi, tajidu min syarrin nas ayyamal qiyamah indallah dzatul wajhain. Orang yang paling buruk di kiamat di sisi Allah ialah orang yang ada dua wajah, yaitu alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Dan orang yang bermuka-muka datang kepada satu kaum dengan wajah ini, datang kepada lain dengan wajah yang satu lagi. Ini ialah orang yang paling buruk di sisi Allah hari kiamat, ialah munafik yang berwajah dua. Dan ini terpapar di papan tanda untuk perkenalkan Islam secara mudah dan diletakkan di tepi jalan dan dibaca selalu apabila mereka melalui jalan tersebut. Dan ada hadis-hadis yang indah ringkas yang punya makna yang cukup indah, antaranya man la yarham la yurham. Siapa yang tidak kasih sayang pada orang lain, dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak kasih sayang tidak akan dikasih sayang, tidak akan diberi kasih sayang oleh Allah. Ittaqunnar wala bisyakil tamrah. Fa illam tajidu fa'inna at-tayyibah. Cukup indah tuan. Bertakwalah, takutlah neraka walaupun dengan bersedekah dengan bisyakit tamrah, dengan bersedekah dengan separuh buah tamar. Falam tajid bikalmatin thayyibatin. Kalaulah kamu tidak ada apa nak bagi sedekah pada orang, sebutlah kalimah yang indah, pun sedekah. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia muliakan tetamunya. Antara hadis yang dipaparkan di sepanjang lebuh raya. Dan ini memberikan impresi, ekspresi pertama kepada yang mereka datang seluruh dunia menuju ke stadium untuk menyaksikan bola sepak. Rupa-rupanya mereka mempelajari sesuatu yang indah daripada Islam. Tuan-tuan, dicemari di sini oleh LGBT. Kita lihat dunia sekarang telah mengadakan hak manusia yang mereka sebut sebagai human right. Kebebasan dunia ialah untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan, termasuklah untuk kahwin jantan dengan jantan, lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita, dan mereka sebut ini LGBT. Mereka ingin bawa masuk ke dalam pesta ini. Sebenarnya tujuan diadakan pesta bola sepak di Kuwait ialah untuk perkenalkan LGBT kepada bukan Kuwait, Qatar, sebab Qatar adalah negara yang menentang LGBT. Negara Islam ialah negara yang menentang LGBT, sedangkan negara bukan Islam hampir seluruh dunia telah menjadikan LGBT sebagai asas kepada perjuangan negara mereka. Dibenarkan dan dia adalah legal untuk melakukan LGBT di seluruh negara bukan Islam. Sekarang tujuan baru mereka bawa bola sepak ke Qatar ialah untuk supaya umat Islam juga turut bersama dengan LGBT yang Allah laknat tersebut. Mereka juga ingin menunjukkan bahawa minum arak ialah kebebasan. Lepas mereka minum, mereka bergaduh. Lepas mereka meminum, mereka memandu, mereka melanggar orang yang tidak bersalah. Mereka ingin perkenalkan kepada Qatar sebab Qatar mengharamkan arak. Dan mereka ingin perkenalkan Qatar supaya inilah hak asasi manusia. Begitu juga mereka ingin merayakan kemenangan dengan arak. Lebih lagi apabila pertandingan final dan yang juara akan merayakan ataupun celebrate kemenangan dengan arak yang lumayan, yang sangat banyak. Mereka akan minum arak sebanyak-banyaknya apabila mereka menang bola sepak. Mereka bukan minum segelas tetapi satu piala mereka minum. Lepas itu mereka tidak sedar dan jenayah akan meningkat dengan secepatnya. Itulah yang dilakukan di seluruh dunia sebelum Qatar. Tetapi Qatar ialah negara Islam. Qatar telah memberikan amaran kepada mereka bahawa
Qatar ialah negara Islam dan undang-undang Islam harus dihormati di Qatar. Islam in Qatar explained ahead of FIFA World Cup, dan Qatar mengatakan untuk kami menjadi host kepada bola sepak kena ikut norma kami. Kamu harus ikut norma kami sebagaimana kami ikut norma kamu. Kalau kami ke Eropah, kami ikut undang-undang Eropah. Dan sekarang kalau kamu datang ke Qatar, kamu harus ikut apa yang berlaku di Qatar. Oleh sebab itu, di Qatar tidak boleh LGBT. Di Qatar tidak boleh ada minum arak. Di Qatar tidak ada lelaki wanita yang terbuka melakukan hubungan intim mereka. Tidak boleh. Walaupun suami isteri. Walaupun suami isteri tidak boleh melakukan secara publik. Pakaian harus sopan. Itu ialah undang-undang Qatar. Siapa saja yang datang Qatar harus patuhi undang-undang kami. Pertama, ada 8 perkara asas yang tidak boleh dilakukan di Qatar dan negara Islam juga. Pertama, minum arak. Arak tidak dibenarkan. Yang kedua adalah LGBT. Lelaki berpegang tangan dengan lelaki sebagai pasangan tidak dibenarkan. Kemudian pakaian yang menjuluk mata diharamkan. Demikian juga dengan perkara yang perkataan yang lucah tidak dibenarkan di Qatar. Termasuk jugalah menghina agama orang lain, dan muzik dipasang dengan kuat diharamkan di Qatar, tidak di Malaysia. Dating, hubungan intim antara pasangan remaja di publik diharamkan, tidak dibenarkan. Sedangkan orang barat melakukan di depan bola sepak, di stadion bola sepak. Ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan untuk mengambil gambar orang yang tidak benarkan mengambilnya. Itulah patalaran di Qatar. Sebelum pertandingan, ini ialah Presiden bola sepak dunia, dan dia telah bersetuju. Ya, benar. Hari itu kami tidak makan minum arak. Hari pertandingan kami tak makan minum arak 28 hari. Dan tentulah kami tak mati kalau tak minum arak pun 28 hari. Sebab pertandingan ini daripada hari pertama sampai hari terakhir, hari Ahad ini hari terakhir, mengambil masa 28 hari. Dalam 28 hari ini, Presiden bola sepak dunia mengatakan kami boleh terima syarat itu. Walaupun kami tak minum arak 28 hari, kami tak mati. Sampai peringkat itu, tuan-tuan. Dan oleh sebab itu, perjanjian telah dimeterai. Maka bola sepak dimulakan di Qatar. Tapi sayang, sebaik saja pertandingan dimudahkan, mereka mula untuk mengadakan apa yang dilarang oleh Qatar. Mereka tidak dibenarkan untuk menunjukkan hubungan intim antara lelaki dan perempuan, sedangkan inilah norma biasa di Eropah. Di Eropah, tuan-tuan, mereka melakukan perkara yang menjadi tabu ini di tempat terbuka. Kalau musim sama, kalau kita pergi ke taman bunga, kita akan lihat pasangan yang berada di tepi sebut depan kita. Di atas pas mereka boleh bercium secara bebas. Tetapi Qatar kata tidak boleh di sini. Kita pergi ruang tasan.
La ilaha Allah. Alhamdulillah. Kita sama sekali lagi untuk melakukan pencahayaan ini. Di Qatar tidak boleh pakai pakaian yang membuka dada, lelaki atau wanita. Tidak boleh tunjuk dada, diharamkan. Perut tidak boleh tunjukkan dalam publik. Bahu tidak boleh tunjuk dalam publik. Di Qatar tidak boleh tunjuk bahu. Bahu tidak boleh ditunjukkan dalam publik. Singlet diharamkan. Pakaian yang muka dada diharamkan. Lelaki, wanita, apatah lagi. Di Malaysia boleh? Malaysia boleh. Dan LGBT diharam sama sekali. Tujuan mereka adakan pesta bola di Kuwait ialah untuk perkenalkan LGBT kepada negara Islam termasuk Malaysia. Negara Jordan, negara Mesir supaya ambil hak asasi manusia ini, membenarkan LGBT. Itu tujuan mereka adakan bola sepak di Qatar. Kata ambassador ataupun duta Kuwait ataupun Qatar tentang bola sepak ini, dia katakan, our religion and culture will not change. Agama kami tidak akan berubah. Apapun yang berlaku di muka bumi, agama kami tidak berubah. Maksudnya peraturan kami tidak berubah sama sekali. LGBT tidak dibenarkan sama sekali. Termasuk simbolnya pelangi ini ialah simbol LGBT, simbol penyakit kaum Nabi Lot. Tetapi penganut ataupun pengamal LGBT ingin datang melihat bola sepak di Qatar. Kata Qatar, silakan. Tetapi sepanjang kamu berada di Qatar, kamu tidak boleh melakukan kegiatan kamu. Tidak boleh tunjukkan simbol kamu. Sila datang. Mula-mula sekali, seluruh simbol LGBT yang pelangi tidak dibenarkan ditunjukkan di Qatar, di dalam stadium atau di luar stadium. Mula-mula sekali FIFA yang melakukan pencerobohan. Bola sepak dicap dengan LGBT. Mula-mula sekali FIFA dunia menceroboh peraturan Qatar, mengadakan bola yang ada bendera LGBT. Tuan-tuan kenal tuan-tuan? Yang berbelang-belang itu LGBT, perjuangan kaum Nabi Lut. Kemudian bendera yang dibawa oleh mereka kecil atau besar tidak benar sama sekali di Qatar. Yang ketiga, setiap pasukan kapten bola sepak dunia yang bertanding, mereka akan pakai One Love, simbol jantan kawin jantan. One Love. Hati-hati kalau pemuda kita pakai, tuan-tuan. Ini perjuangan yang mereka ingin tunjukkan kepada dunia bahawa Qatar harus akur dengan persatuan ataupun hak asasi manusia ini. One Love maksudnya adalah jantan kawin jantan. Mereka dirancang untuk pakai One Love di tangan. Sebagai kapten setiap negara mesti pakai One Love. Dibantah oleh Qatar. Qatar mengatakan tidak boleh dalam permainan. Kamu tidak boleh memakai sebarang tanda LGBT sebab kami negara Islam. Ini ialah orang yang sangat degil. Kapten England bernama Harry Kane, orang yang sangat jahat ini, tuan-tuan. Apabila tidak dibenarkan oleh Qatar untuk pakai One Love, dia mengatakan saya akan pakai. Qatar nak tangkap saya, tangkap sekarang. Ini yang paling degil di World Cup, tuan-tuan. Ini namanya Harry Kane yang sangat durjana. Ada tak yang minat pemainnya? Dia menunjukkan bagi pihak dunia bahawa dia menentang peraturan Qatar. Dia pakai ketika England bertanding. Dia menentang segala apa yang sebenarnya dia menentang Islam secara terbuka. Dalam konteks ini, dia tetap pakai One Love dalam tandingan, tetapi England kalah cepat, maka dia berakhir di situ. Dan Jerman ialah pasukan yang sangat degil. Rupa-rupanya mereka mengalami LGBT di kalangan mereka. Mereka ada isteri, tetapi mereka sama juga jantan dengan jantan.
La ilaha illallah. Kita lihat orang Jerman memprotes peraturan yang ditetapkan oleh negara Islam Qatar. Mereka tutup mulut menunjukkan bahawa mereka protes apa yang dilakukan oleh Qatar ke atas mereka, sebab mereka ingin melakukan LGBT kalau boleh dalam tengah padang. Dan mereka kalah awal. Mereka tidak sahaja dengan itu, mereka juga ingin tunjukkan LGBT. Mereka ingin menunjukkan kami boleh melakukan jantan dengan jantan. Kasut pun dia pakai simbol LGBT. Sekarang LGBT telah tersebar sedunia. Dan kita lihat bagaimana Allah telah musnahkan kaum Nabi Lut. Sekarang hampir lebih separuh dunia telah mengamalkan LGBT. Negara kita juga tidak kecuali. Kerajaan tidak membenarkan, tapi NGO ramai yang berjuang untuk LGBT. Saya dengar satu demonstrasi di Kuala Lumpur, hidup LGBT, hidup LGBT. Tuan-tuan, siapakah yang bertanggungjawab seperti ini? Siapa yang saya sebut hidup ini? Ini NGO yang sedang berkembang di Malaysia, yang bergabung dengan apa yang ditaja di Qatar. Mereka melawan hidup LGBT. Tengok tuan-tuan, siapakah yang terlibat. Kalau kita juga menyokong golongan ini, alangkah malangnya golongan yang Allah telah musnahkan kaum Nabi Lut di Sodom. Tuan-tuan, mereka mengatakan all human beings are born free. Seluruh manusia dilahirkan secara bebas, secara merdeka. Dan oleh sebab itu kami dapat lakukan apa yang kami nak lakukan. Mereka tidak ada agama, tuan-tuan. Mereka tidak ada agama, mereka tidak ada batas syariah. Dan mereka hidup seperti hewan. Dan mereka ingin umat Islam juga bertindak seperti mereka, bebas untuk melakukan apa saja. Dan rupa-rupanya bangsa-bangsa bersatu yang mengembarkan LGBT dunia, tuan-tuan. LGBT disebarkan oleh Persatuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Bangsa-bangsa mengatakan seluruh dunia harus membebaskan manusia untuk mengamalkan LGBT. Ini ialah Setiausaha Agung Bangsa Bersatu. Setiausaha Agung Bangsa Bersatu yang mempromosikan LGBT. Dan tuan-tuan, mereka sudah ada convention di Bangsa Bersatu supaya seluruh dunia tanda tangannya. Dan convention ini namanya the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. Ada banyak kelas, ada 18, 1, 2 sampai 15. Antara kelas yang sangat dahsyat saya baca satu tuan. Convention says a man can marry a man like him. A woman can marry a woman like her. Jantan boleh kahwin jantan kalau sama-sama suka. Betina boleh kahwin betina. Ini ialah perjuangan bangsa-bangsa bersatu. Kebebasan. Dan Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atatuna dzikra min al-alamin wa tadharu ma khalaqakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Kamu yang melakukan LGBT ini kaum yang melampau batas, Allah kata. Sedangkan bangsa-bangsa bersatu ingin seluruh dunia mengamalkan LGBT. Kiamat sudah sangat hampir. Kiamat sudah sangat hampir dan sekarang lebih separuh dunia mengamalkan LGBT dan mereka minta supaya negara Islam yang mengamalkan LGBT. Tuan-tuan, ini bukan bola sepak semata-mata. Mereka ada agenda yang besar dunia. Dan negara yang membenarkan LGBT seperti gambar ini. Yang warna hijau, mereka telah benarkan jantan kahwin jantan. Seluruh Amerika, seluruh Eropah, Australia. Yang tidak membenarkan ialah yang warna merah. Dan negara kita masih warna merah sampai hari ini. Tetapi hidup LGBT sedang berkuasa, sedang berluasa sekarang di Malaysia, tuan-tuan. Cuma tunggu masa untuk ubah Malaysia daripada merah menjadi kuning barangkali. Hati-hati. Bola sepak bukan sahaja bola sepak, tapi mereka ada agenda yang sangat besar. Dan apabila mengadakan LGBT, maka penyakit yang Allah kena kepada mereka sangat dahsyat. Tuan-tuan, hampir seluruh dunia telah terkena penyakit STD. Apa STD? Sexual Transmitted Disease. Penyakit yang akibat kelamin yang songsang. Penyakit disebabkan amalan songsang seks.
melanda seluruh dunia. Yang merah lebih dahsyat, yang warna kuning boleh tahan, dan Malaysia bukan merah, bukan hijau, tetapi kuning. Antara yang berat dengan yang ringan, Malaysia tengah-tengah. Muzabzabi nabaina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula, itu Malaysia. La ilaha ula wa la ilaha ula, itu Malaysia. Tuan-tuan, kita tidak ke mana-mana, kiri tidak, kanan ke tidak, dan hanya tunggu warna negara kita bertukar warna. Dan STT sangat dahsyat, tuan-tuan. Penyakit HIV yang melanda dunia termasuk negara kita, walaupun negara kita masih belum membenarkan. Dalam konteks ini kita lihat yang ketiga, keempat ialah rancangan mereka supaya negara Islam mengiktiraf Israel. Itu agenda mereka di Qatar. Mereka sengaja adakan perang bola ini di Qatar untuk menunjukkan reaksi umat Islam terhadap Israel, sebab kebanyakan negara sudah ada hubungan dengan Israel. Jordan, Mesir, Bahrain, Arab Saudi, Oman dan Qatar sendiri sudah mula ada hubungan dengan Israel, sekurang-kurangnya dalam bentuk perdagangan. Maka inilah nak test umat Islam apakah harus dikembangkan dan apakah sikap umat Islam terhadap Israel. Ini sebab diletakkan bola sepak di Qatar. Dan mengikut perancangannya, Israel dan bola sepak merancang untuk tes umat Islam di Qatar. Dan ini Yahudi tulen. Ini kepala Yahudi, tuan-tuan. Presiden bola sepak FIFA ini ialah Yahudi tulen yang bekerja untuk Yahudi, dan Qatar untuk jadi test ground. Tuan-tuan, Qatar memberi ruang kepada Israel untuk datang 30,000 penonton Israel. Israel tidak terlibat dalam bola sepak, dan penontonnya datang bukan untuk nak melihat bola, tetapi ada agenda lain. Agenda mereka sangat besar. Dan apakah agenda mereka? Tuan-tuan sudah tahu apa agenda mereka. New World Order untuk menjadikan one world leader, one world government, dan mereka adalah leader dunia. Sekarang mereka bawa 30,000 penonton Yahudi ke Qatar, dan mereka mengajak untuk normalisasi antara negara Arab dengan Israel. Maksudnya supaya diiktiraf negara Israel secara sah. Mereka ingin adakan pertunjukan secara langsung. Ketika hari pembukaan ini, Yahudi Israel akan telefon pemimpin Qatar untuk menunjukkan bahawa kita mencipta sejarah baru, bahawa Qatar akan mengiktiraf Israel. Itu matlamat mereka. Tetapi tidak berlaku. Qatar tidak sanggup untuk secara langsung untuk menunjukkan mereka akan normalisasi dengan Israel, walaupun hubungan ke arah itu sudah dirintis oleh mereka. Arab Saudi, Bahrain telah membenarkan udara mereka dilalui oleh kapal terbang Israel untuk membawa penonton mereka daripada Israel ke Qatar. Perancangan bukan bola semata-mata, tetapi mereka ada agenda yang sangat besar. Adik-adik, pemuda-pemuda depan saya, apabila melihat bola, bukan lihat bola yang bulat itu, lihat apakah yang di sebalik bola tersebut. Dan bantahan awal daripada ummah, tuan-tuan, kerajaan dengan rakyat berbeza. Kerajaan Qatar ada cenderung untuk hubungan dengan Israel, tetapi rakyatnya tidak rela. Kerajaan Saudi ada tendensi untuk mengiktiraf Israel melalui normalisasi, tapi rakyatnya tidak rela. Jordan juga demikian, kerajaannya ada hubungan, tetapi rakyatnya tidak bersama kerajaan mereka. Di Malaysia pun saya percaya rakyat dengan kerajaan tidak bersama. Mereka membawa hal masing-masing. Kita lihat apa yang berlaku di Qatar. Rakyat dengan kerajaan tidak bersama. Kita lihat apabila jurnalis Israel datang ke Qatar untuk meninjau apakah sikap Arab terhadap Israel apabila sudah ada hubungan yang tidak langsung ataupun langsung di antara Israel dengan negara Arab. Apakah yang berlaku? Pemerintah Israel ditendang keluar ataupun diperlekehkan ataupun tidak
diterima oleh mereka. Dan inilah yang sebenarnya, kerajaan sudah bersama Israel tetapi rakyat tidak rela untuk bersama Israel sebab isu Palestin yang sangat besar. Palestin ialah masalah umat Islam seluruhnya. Masjid Al-Aqsa yang terdapat di Palestin ialah masjid umat Islam bersama, bukan masalah Palestin semata-mata. Dan di sinilah yang ditunjukkan oleh umat Islam di mana-mana saja. Ada satu kisah, pemberita Yahudi naik taksi daripada airport untuk ke stadium, dan mereka bercakap Arab dengan fasih. Tiba-tiba pemandu taksi bertanya, "Tuan daripada mana?" "Saya daripada Israel." Kereta ditekan break serta-merta, "Tuan keluar daripada kereta saya." Ini sifat pemandu taksi daripada Qatar, sedangkan kerajaan Qatar sudah ada hubungan dengan Israel. Pemandu taksinya tidak rela, "Tuan keluar sekarang." Tuan tidak dialu-alukan negara kami. Tuan membunuh saudara kami di Palestin. Turun daripada kereta saya, kata pemandu taksi. Satu contoh, tuan-tuan, setiap bola sepak ada bendera Palestin, sama ada Morocco yang terlibat atau Tunisia yang bermain, yang menang ialah Israel, yang menang ialah Palestin. Sama ada yang bermain itu sebaik saja negara Islam, mereka satu kalimah yang sama. Mereka mengatakan Israel doesn't exist. Israel doesn't exist. Dan apa yang kamu panggil Israel itulah Palestin. Bendera Palestin disebarkan dalam stadium buat pertama kali. Dalam stadium bola sepak disiarkan secara terbuka. Dan ini simbolnya rakyat tidak bersama kerajaan. Rakyat Qatar tidak bersama kerajaan mereka. Rakyat Saudi tidak bersama dengan rakyat kerajaan mereka. Rakyat Jordan tidak bersama dengan kerajaan mereka. Rakyat Malaysia tidak bersama dengan kerajaan mereka. Dan inilah yang disebut, yang dijasikan dalam pertandingan bola ini. Ini ialah pemberita Yahudi. Dia sangat sedih. Dia sangka apabila kerajaan dengan kerajaan sudah ada hubungan, maka rakyat sudah terima Israel. Rupa-rupanya dia tidak diterima. Dan keluar dalam televisyen Yahudi di Israel menunjukkan bahawa mereka tidak menerima kita. Apa yang kita usahakan bersama dengan kerajaan-kerajaan Arab rupa-rupanya sia-sia di kalangan rakyat. Rakyat tidak terima kita, kata pemberita Israel di Qatar. Tuan-tuan, dia kata, rakyat Islam, umat Islam tidak terima kita walaupun kerajaan mereka telah bersama kita. Dan mereka, ketika mereka sedang bersiaran di Qatar, tiba-tiba bendera Palestin berada di belakang jurucakap mereka di Qatar. Dan ini cukup menimbulkan kemarahan daripada Israel, disebabkan tujuan mereka mengadakan bola sepak di Qatar ialah untuk sama-sama rakyat mentiraf Israel, tetapi apa yang mereka temui sebaliknya. Tuan-tuan, setiap permainan bola sepak bendera Palestin akan disebarkan, sama ada kecil atau besar. Saya tengok dalam televisyen satu bendera yang sangat besar, dan ini bendera Israel. Israel juga sebar benderanya dalam stadium yang ada 10 orang, dan seluruh stadium bersama dengan Palestin. Ini bendera yang besar saya kata tadi. Final World Cup antara Perancis dengan Argentina, pemenang ialah Palestin. Tuan-tuan, malam esok lusa insya-Allah pemuda kita mereka akan berjaga untuk menyaksikan final bola sepak, peristiwa yang besar. Saya isytiharkan yang menang bukan Perancis, bukan Argentina, tetapi Palestin. Palestin muncul sebagai juara dalam pertandingan bola sepak di Qatar. Keputusan belum tahu, tapi saya telah memberikan ramalan. Tuan-tuan, Perdana Menteri Israel sangat kecewa. Perdana Menteri Yair Lapid ini sangat kecewa sebab mereka merancang untuk adakan hubungan Qatar dengan Israel secara langsung dalam pertandingan, tetapi rakyat mereka tidak membenarkannya. Mereka kecewa, dan ketika pertandingan bola sepak berlaku tahun ini saja, Israel telah membunuh 205 orang Palestin tanpa salah, dan termasuk 52 orang yang dibunuh di Gaza dan di West Bank, 150 orang di West Bank. Dan apakah kita sanggup untuk bersama mereka yang membunuh saudara kita? Bola sepak sudah berakhir. Final ialah antara Perancis dengan Argentina.
Islam keluar sebagai pemenang. Islam keluar sebagai pemenang antara bola sepak final. Tuan-tuan, itulah yang saya sebutkan dalam kuliah hari ini. Beritahu bahawa pertandingan bola sepak akhir antara Perancis dan Argentina yang menang ialah Islam. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Maqdad kita, tokoh yang sangat memberi inspirasi pada saya. Dia mengatakan Islam yang menang. Sama ada anda bersama Islam ataupun anda tidak bersama Islam, Islam akan tetap menang. Anda bersama Islam ataupun anda menentang Islam, Islam akan menang. Siapa kata? Syekh Maqdad yang memberikan inspirasi pada kita, yang sama seperti yang Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebagai penutup. Yuridu nadatu nallahi bihim wallahu mutamrihi walau karihal kafirun. Dan mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, sedangkan Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya walau dibenci oleh orang kafir. Dan itulah yang cipisan yang berlaku di Qatar. Mereka ingin mematikan Islam, tetapi cahaya Islam muncul dengan cemerlang dalam sejarah bola sepak dunia yang kita saksikan. Lebih-lebih lagi, bendera Israel, bendera Palestin telah berkibar, dan setiap permainan yang disertai oleh negara Islam, maka yang menang adalah Palestin. Walaupun Morocco yang menang bermain, Palestin yang menang. Walaupun Tunisia yang bermain, Palestin yang menang. Kalaupun Saudi yang bertanding, Palestin yang menang. Dan kita satu ummah, satu akidah yang tidak boleh dipisahkan oleh geografi. Mereka datang untuk memadamkan cahaya Allah, tetapi Allah berjanji bahawa Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang kafir. Dan saya sampai sekarang ini saya minta maaf banyak-banyak sekiranya apa yang seperti ini menyentuh hati tuan-tuan dan para pendengar sekalian. Saya sudah dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih Rasulullah.